Baik. Okay, dah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan kurniaan limpahan nikmat masih lagi dapat kita bertemu pada pagi ini seperti biasa kelas hafazan. Allah berikan nikmat Islam, kesihatan dan kemudahan ini. Mudah-mudahan ia kekal untuk diri kita, untuk terus kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus soleh. Terima kasih kepada semua muslimat al-huda yang sudi untuk terus kekal bersama dalam kelas hafazan kita ini. Jadi untuk di awal ini kita nak semaklah untuk 10 ayat yang awal dalam surah Ad-Dukhan yang telah kita mula hafal ya 2 minggu lepas. Boleh ayat 1 sampai ayat 10. Adakah semua sudah bersedia? InsyaAllah. InsyaAllah. Wa biiznillah. Bismillah. InsyaAllah. Baik, siapa yang dahulu ingin volunteer yang pertama, silakan. Siapa? Ustaz, saya baca Ustaz. Baik, bagus. Alhamdulillah. Yang jauh dahulu daripada Brunei. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal arda wa Rabbis samawati wal ardi wa Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartakib yauma ta'tis sama'i biduh. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah okey. Mantap, baik. Okey, baik. Terima kasih. Siapa yang kedua seterusnya, silakan. Saya cuba Ustaz. Boleh, Malaysia boleh. Jangan cuba. Jangan cuba-cuba. Ayo lagi. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب Warabbu آباء aba. macam mana Ustaz? Pendek. Bu. Bang. Rabbukum wa rabbu abaikumul ikumul ikumul Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Terus. Bal. bal hum fi syakkin yal'abun farkib Fartakib. fartakib padahal susah fartakib yaumata tis sama ibidul mubin Lagi. Fartakib. fartakib Mata tis sama. fartakib yaumata tis sama ibidukhan Ubidukho. Baik. Boleh. Terima kasih. Oh, Hajar Nuria ada terbaca. tak Oh, okey. Baik, terima kasih. Datin Zuraida, boleh sikit-sikit lagi tadi di hujung-hujung tu je jom tak apa ni Ustaz. ayat 9 10 tu. Tu komen sikit gitu saja. Ayat 9 10. Baik, silakan Hajar Nuria. Nampak bersedia? Saya belum bersedia Ustaz, baru nak menghafal lah. Saya Okey. cuba biar yang lain. Okey, silakan Hajar Nuhirawati, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل Lu'am. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Hebat, okey. Masalah. Satu je tadi ayat di awal tu fiha yufraku kullu. Kullu baris depan Kullu apa maksud? Kullu semua. Dua. Okey. Siapa seterusnya? Terima kasih. Okey, silakan. Silakan Hajar Azizi. Boleh silakan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما Ardi رب bal. السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يا رب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين Hai, صدق الله العظيم. Okey, sikit saja saya cuba respon. Yau fartaqib yaumata. Dia macam tadi saya dengar Hajar Azizi sebut macam hampir kepada huruf ain. Hampir. Tak Ya, okey. Okey, jangan takut macam termasuk jadi ain. Okey. Kalau orang baca surah Al-Fatihah tu orang tu baca an'amta. An'amta yang tersalah dia akan jadi seperti ain. Dia macam jadi ain Okay. Dalam Al-Fatihah pun ada bukan beberapa banyak kesalahan. Kadang-kadang yang imam baca pun nak tegur kang dah bahaya macam ayah kita marah pula balik. Sedih betul. Yang banyak kita kena perbaiki lagi. Kat Al-Fatihah pun ada ramai yang salah. Baik, terima kasih Hajar Azizi. Apa tu? Aunty Nurul WhatsApp apa tu? Line tak stable Okey, tak apa. Dia dengar pun okey dah. Baik, terima kasih Hajar Azizi. Siapa yang seterusnya? Okey, itu. Okey, siapa lagi yang seterusnya? Hazila nak. Okey, silakan. Hazila nak. Boleh angkat tangan. Bagus. Saya angkat hanger saya. Hanger. Okey, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kulli amrin hakim. Kullu amrin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu apa salah? Innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dah ada tertinggal ayat. Ada tertinggal huruf. Rabbis samawati wal ardi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Apa maksud? Dan In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yaumata.
السماء Dukhanim mubin. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Baik, alhamdulillah. Kena lancarkan lagi boleh Ya. boleh lancarkan lagi. Kat mana waktu yang paling sepatutnya kita nak lancarkan Al-Quran? Solat. Waktu solat. Dalam solat. Itu tempat yang paling sesuai tau. Dalam solat. Bangun yang baca dalam yang Qiyamul Lail, bangun Qiyamul Lail tu lagi bagus. Baik, terima kasih. Lancarkan lagi sikit insya-Allah. Hajar Jamalia boleh sudah bersedia? Cuba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran indina. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Baik, alhamdulillah. Boleh. Saya sudah perasan selepas beberapa orang ini dah baca, saya perasan pada ayat yang ketiga kan. Amram. Masih ada yang sebutannya kurang tepat ya. Kita kat situ satu yang pertama tebal, ra yang baris atas kan tebal kan? Dan juga berbaris depan. Yang satu. Yang keduanya dia dah masuk kepada sabdu pada mim. Kan? Pada mim. So, jadi saya dah perasan. Jadi sama-sama kita perhatikan kat situ baik-baik nah. Jangan kita tersalah lagi. Sama ikut saya. Amram min indina. Amram min indina. Baik. Bagus Baik, terima kasih. Hajar Jamalia. Siapa silakan? Puan Aida ke? Saya boleh, tapi saya tak hafal Ustaz ya sangat. Saya cuba ya, tapi tak hafal sangat. Boleh, tak apa. Hari tu dia ada urusan kan. Okey, silakan. Boleh dulu. Lepas ni Hajar Azam. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min cuba tebalkan. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin.
La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabb, Rabb Rabbukum Rabbukum wa Rabbukum wa Rabba Rabbu Aba. Rabbukum wa Rabba abaikumul Awwalin awalin. balhum Balhum fi syakkin yal'abun yal'abun. Okey. Balhum fi syakkin yal'abun. Lagi sekali Ustaz. Balhum fi syakkin yal'abun. Terus. Yang last tu saya tak hafal. Saya baca je Okey. Ustaz ya. Baik, boleh. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Alhamdulillah. Baik, bagus. Ada usaha yang penting nak cuba Tapi masa saya dekat Tahfiz dulu, dekat universiti dahulu ada kelas wajib hafazan. Bukan nak salahkan Puan Aida ataupun siapa-siapa yang tak hadir dengan urusan masing-masing, tapi mereka agak garang dan tegas. Bila kita kata, bila time giliran kita nak kena baca kan, kita pun kata, tak maaf Ustaz, saya hari tu kelas tak ada, saya ada urusan. Minta maaf doktor, saya tak ada. Dia kata jawapan dia apa rasa-rasa? Dia tak kisah. Jawapan dia, tu bukan masalah saya. Saya nak awak baca sekarang. Lain tak betul lah macam-macam ni Ustaz Okey. Tapi kita ada alasan lagi kuat hari ni. Alasan kita hari ni ada COVID. Lain tak betul. Okey Okey, tak apa. Jangan duduk kat dapur. Oh ya, lain tak kuat Tapi Bagus. Bagus. tapi pensyarah saya tu dia bercakap dengan orang-orang anak-anak pelajar yang belum berkahwin kan. Yang belum ada anak-anak macam kita, macam perempuan ada keluarga kan, urusan keluarga lain dan sebagainya. Jadi tak sesuai lah saya katakan begitu kan. Okey baik, tapi tak apa, insya-Allah saya doakan mudah-mudahan dengar kawan-kawan baca ni apa semua pelan-pelan akan dapat. Boleh dah macam-macam tempat dah tu. Duduk tu Anti Nurul tu tak dapat lain ke? Ini dia dekat mana pula ni? Duduk kat dapur. Saya rasa kena duduk bawah parking kereta lah, posh kereta lah saya rasa. Itulah. Ni dengar tak suara ni? Dapur. Ada. Okey baik, silakan. Dengar. Dapur. Semua dengar. Baik, Haji Azam sedia sudah? Dah sedia? InsyaAllah. Baik, kita dengar Haji Azam baca dahulu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rabbis samawati wal ardi wa rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Balhum fi syakkin yal'abun. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Alhamdulillah. Paling laju lah ni Haji Azam, paling laju baca. Kalau slow nanti dia tersangkut. Oh, gitu pula. Oh. Okey. Datin Norma ke siapa sudah bersedia? Saya Ustaz. Boleh Ini logo apa ni? Datin Norma ni Tak logo. tahulah nak saya buat ni. Saya suruh atau apa buka untuk nak Ustaz nampak saya punya muka kan. Dia tak boleh buka. Apa yang penting suara. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna Okey, benar. Sorry. anzalnahu fi lailatin mubarakah. Terus. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kulla amrin Kullu am. hakim. Kullu am. Kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu dah termasuk surah As-Sajadah. Rabbis samawati wal Sorry, ard. maaf Ustaz. Boleh tak apa. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinun. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syaqin yal'abun. Yang nombor 10 ni boleh tak saya tengok surat apa Quran Ustaz? Tak boleh. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Baik, alhamdulillah. Last ayat. Last okey So satu saja tak apa. Satu daripada 10 okeylah. Jangan 9 tengok, satu je yang tak tengok. Hamim je yang dia tak tengok. Okeylah tu. Baik, terima kasih dari rumah. Okey. Alhamdulillah bagus. Siapa lagi? Silakan. Boleh Aunty Nurul, silakan. Bismillah. Dengar, Ustaz dengar tak? Ya, dengar, semua dengar. Ya. Boleh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Dzalika huwal apa Ustaz? Innahu rahmatam. Innahu rahmatan min rabbik. Innahu was-sami'ul alim. Terus. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Alhamdulillah. Kenapa tu? Okey. Okey, baik. Terima kasih. Walaupun di dapur tetapi boleh dapat. Lebih terang apa ni Ustaz? Pasal apa tu? Unify problem ke apa pakai internet apa tu? Okey, baik. Terima kasih. Mana? Saya pula ya. Ya last, saya memang last lah sebab tak langsung. Jawa dulu. Mana dia? Habis. Dah okey dah habis dah Fartaqib tadi. Unmute. Jawa unmute. Mana dia? Tak nampak pun dia. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Dia. Ada. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Tak tahu apa nak lancar tapi cubalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Huwa yuhyi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ubidukhanim mubin. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Jawa. Sikit je respon. Jawa macam ada macam rasa macam apa perkataan tu saya nak sebut macam takut-takut bila nak membaca. Hafazan. Memang cemas nak depan ustaz. Dulu kita ada sebut benda tu. Apa nama binatang tu dulu? Biawak. Cikarung, cucak. Biawak. Biawak. So jadi dulu yalah kami lelaki adalah tempatnya untuk membuang biawak-biawak tu. Antaranya ustaz-ustaz ataupun di madrasah tahfiz kita, dia tolak kita kena jadi imam. Bukan kita baca seorang dalam solat sunat kita, jadi kena baca jadi imam kat depan dengan mikrofon. Lepas tu ustaz saya hantar pergi majlis, orang buat majlis sana kan, awal majlis kena baca Al-Quran kan. Itu tempat-tempat untuk membuang biawak, kena berani. Kan? So jadi Jawa, perbanyakkan lagi ulangan ayat-ayat hafazan kita dalam solat. Itu tempat yang paling sesuai. Memang tak ada tempat lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Dalam solat sahaja. Ucap pandai ustaz, mengaji takut. Itu biasa cakap di hadapan orang tu. Dah lama pencen, tak berani dah. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Okey. Bagus. Okey dah tu. Hajar Nuriah. Silakan Hajar Nuriah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina. Linna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinun. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Hajar Nuriah. Hafal tadi. Okey dah tu. Alhamdulillah.
Aduh. Accountant. Orang accountant, orang nombor dia. Ada. Okey. Sebelum kita masuk ayat yang baru ni, izinkan saya sentuh beberapa perkara sikit sajalah. Saya harap kita yang sedang menghafaz surah Ad-Dukhan ini kena jelas apa yang Allah maksudkan dengan Ad-Dukhan ini. Apa maksud Ad-Dukhan ini, perempuan? Bencana. Ya, bagus. Dia bukan hanya sekadar kabus. Dia bukan hanya sekadar tanda-tanda kiamat, kabut akan keluar. Yang lebih parah adalah sebelum kiamat itu, kabus dan kabut ini telah ditunjukkan oleh manusia. Apa yang boleh kita faham dengan perkataan ad-dukhan, bencana dan kabus ini, iaitu manusia seolah-olah dia sudah dipenuhi di hadapan matanya dengan kabus yang gelap, yang dia tak boleh nampak kebenaran. Dah tak boleh nak ikut Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu kekal, original ayatnya sejak dia turun sehingga hari kiamat. Jadi kenapa Al-Quran dijadikan sebagai satu perkara yang hilang, yang tak nampak kabus? Macam kita bawa kereta kan, masuk Genting Highland, hujan pula, apa jadi kat cermin kita? Kabus kan? Cuba kita tak wiper on, tak onkan wiper kita. Apa akan jadi kepada kita yang sedang drive kereta tersebut? Masalah. Nampak. Malam hari pula. So jadi perlukan satu alat yang mesti segera menghilangkan kabus-kabus dalam kehidupan kita. Kalau tadi driving dalam keadaan wiper tak on sedangkan sudah kabus yang penuh dekat cermin, kemalangan akan berlaku. Ancam nyawa. Kita bawa penumpang pula. Tetapi dari sudut seorang ketua keluarga, seorang suami dan seorang isteri yang bersama dengan suaminya sedang memimpin anak-anak, kadang-kadang dia seolah tak perasan kabus ini berada dalam keluarga dia. Ini dukhan yang kita kena faham. Apa yang berlaku semalam, perempuan, sedih kita kan, di Kuala Selangor, apa dia, dekat dengan rumah saya, tak jauh mana lah. Penambang. Bunda bapak anak dia penggal mak dia. Penggal mak dia sampai putus leher tu. Terpisah kepala tu kan. Kabus, hilang dalam institusi keluarga orang-orang Islam. Dan itulah yang Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, perempuan, laba-laba. Sebenarnya Allah bukan minta kita tengok laba-laba tu punya fizikal badan dia. Allah minta kita tengok macam mana kehidupan laba-laba lepas dia berkahwin dengan suami dia ni, jantan betina ni, lepas dia bersama dapat anak, si isteri ni dia akan bunuh suami dia. Betul? Ini realiti kehidupan laba-laba yang telah dikaji. Kemudian dia membesar dengan anak dia. Bila dia membesar dengan anak dia dah besar, anak dia pula bunuh mak dia pula. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Sebab itu membaca Al-Quran, kita kena tengok apa yang Allah nak sampaikan. Bila orang Islam sendiri yang tidak membaca satu hal, kemudian tidak faham satu hal, bagaimana nak mengamalkan dalam kehidupan orang-orang Islam? Sedihlah, perempuan, ya. Sedih. Yang bunuh diri pun ada, macam-macam. Mudah-mudahan saya doakan tidak berlakulah dalam keluarga kita semua, insya-Allah. Kembali kepada Al-Quran, insya-Allah semua akan selamat dan tidak akan berlaku benda-benda yang pelik di hadapan mata kita. Baik, kita tengok ayat yang seterusnya. Boleh kita sambung ayat yang baru, ya? Boleh, ya? Boleh? Mana suara? Semua kena on suara nampaknya ni. Okey. Kita tengok ayat yang ke-11 insya-Allah untuk ayat yang baru ini. Sambungannya lagi. Perhatikan di sana ayat 11, ya. Saya baca dan jangan ikut lagi. 3 kali yang pertama. 11. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. 11. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. 11. Yaghshan nas
Hadza 'adzabun alim. Sambungan daripada ad-dukhan al-mubin itu adalah, kalau boleh kita faham, kita ulang sikit ayat 10. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa bencana yang jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang alim, yang pedih. Azab yang pedih. Yaghshan nas membawa maksud apa dia? Yang meliputi. Yaghsha tu yang menutup. Meliputi ni macam menimpa tak? Menimpa tak? Apa dia? Yang menimpa kan? Menimpa. Meliputi ni macam semua kena. Semua kena, tak boleh terlepas. Contoh, bila hujan tengah lebat, kita keluar rumah. Kita keluar rumah tak pakai payung, satu badan kita akan basah kuyup lah. Daripada atas sampai ke bawah. Jadi dukhan yang Allah maksudkan, dukhan yang mubin ini, bila sampai sahaja azab tersebut, kena semua. Tak boleh ada yang terlepas. Ini yang kita bimbang. Bila ada, inilah yang disebut oleh Imam Malik. Imam Malik kata apa dia? Umat akhir zaman, mereka tidak akan jadi umat yang terbaik. Khairul ummah. Mereka tidak akan jadi umat yang terbaik. Kecuali mereka ikut kehidupan seperti kehidupan umat-umat yang terdahulu. Kan Nabi sebut dalam sabdaannya yang sahih, sebaik-baik umat yang ada zaman Nabi, kemudian para sahabat, kemudian khulafa ar-rasyidin wal mahdiyin dan selepas mereka. Kemudian selepas itu, jika sekiranya tidak mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dan cara para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan khairul ummah. Apa maksud khairul ummah, perempuan? Itu yang Allah sebut. Allah sebut kuntum dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ni tugasnya. Nak jadi sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf. Apa dia? Menyuruh kepada kebaikan. Ya, amar ma'ruf. Amar ma'ruf lah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar, dan mencegah ke Dia jadi hari ni kita nampak orang buat salah depan mata, kita memang dah tak mampu dah, ni zaman dia. Kita tak mampu tegur punya. Sedar ataupun tidak, kita telah berada pada zaman yang Imam Malik sebut. Ayat Al-Quran tu memang kekal lah. Ayat Al-Quran yang tadi saya baca tu memang turun pada zaman Nabi dan dia kekal, dan para sahabat mengaplikasikan, mengamalkan ayat tersebut. Kita yang jadi masalah, amal ke tidak? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jika betul umat tu buat, mereka lah orang-orang muflihun. Apa dia? Beruntung. Berjaya. Perkataan lebih tepat, berjaya. Ya. So inilah cabaran yang sedang kita hadapi, perempuan. Mungkin kita tak mampu nak jaga anak jiran, tapi tolong jaga betul-betul anak-anak dan keturunan kita. Itu yang maksud yaghsha ni, maksudnya meliputi semua akan kena bila azab bersama. Baik. Boleh ikut bacaan saya, perempuan? Lihat di sana. Saya baca dan ikut. 11. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Silakan. 11. Dalam ayat 11 ni, berapa perkataan yang rasa tak pernah dengar? Satu je saya rasa, betul tak? Ya. Okey. Ikut lagi. 11. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Silakan. 11.
Mudah insya-Allah. Kumpulan 1 sahaja 11. 11. Ya Rushan. Ya Rushan nas azabun alim. Okey, bagus. Terima kasih. Kumpulan 2 sahaja 11. 11. Ya Okay, cuba kita tutup. InsyaAllah saya baca dan ikut. Cuba kita tutup. 11. Yaghshan nas hadza azabun alim. Silakan. 11. Ya Rushan Azab yang alim, yang sangat pedih. Kadang-kadang Allah guna muhin, azabun muhin, azab yang menghinakan. Beza Cuba dengar baik-baik. Baik perempuan, ada ketika kita dengar azab yang alim macam ni. Azab yang pedih tu dia sendiri je akan rasa. Orang yang individu tu. Tapi kalau azab muhin, azab yang menghinakan, dia ada sedikit melibatkan orang lain. Iaitu apa dia? Bila orang-orang itu yang diazab dan Allah guna perkataan muhin, antaranya mereka yang makan harta anak yatim. Dalam surah Ali Imran disebutkan, Allah sebut bukan azab alim, azab muhin. Dan juga mereka yang ada emas, simpanan emas, harta emas tapi tidak keluarkan zakat, Allah sebut dalam surah At-Taubah pun azab muhin. Apa maksud azab yang menghinakan ni? Allah akan berikan azab tu dekat dia dan Allah pertontonkan supaya orang lain tengok. Menghina lah tu. Tu beza dia, boleh faham? Kan? Bila sebut azab yang menghinakan, Allah akan bawa dia dan Allah nak pastikan orang lain kena tengok. Dia sedang berhadapan dengan azab itu. Tapi kalau azab alim yang pedih, tak ada kena-mengena dengan orang lain perlu tengok yang dia sedang diazab. Itu perbezaan Allah gunakan 2 ayat tersebut. Baik. Yang menghina tu apa Ustaz? Dia punya perkataan tu? Muhin, azabun muhin. Muhin. Kalau nak tengok ayatnya, ejaannya ke? Okey. Ya, ejaan dia. Cuba tengok. Menghina orang bagi orang tengok lah. Di mana ayatnya? Okey, sekejap. Surah Ali Imran. Surah Al-Insan. Apa? Surah apa? Al-Insan. Ayat berapa? Kalau ada jumpa. Alim. Ali. Tak ada. Al-Insan alim. Ayat yang hina. Sejadah kan? Sejadah yang hina. Ayat yang hina. Sekejap. Thumma ja'ala nas sulalatin min mahin. Cuba buka muka surat 79 Al-Quran. Mahin lebih kurang muhin lah maknanya. Quran 79. Al-Quran muka surat 79 bawah sekali pun ada jumpa perkataan tu. Muhin, azabun muhin. 29. Ayat 14. Ayat dia, ayat nombor 14. 9. Oh, last one. Ayat last kan. Muhin. So, jadi begitu ejaan muhin Mim haya min. Ya Nun. Nun. Azab muhin. Muhin. Okey, boleh Boleh insyaAllah. Begitulah. Bila kita baca Al-Quran, perempuan, saya doakan anda semua baca Al-Quran. Paling penting tadabbur. Paling penting tadabbur. Slow-slow kena faham. Tak ada apa tak pegang. Cari call. Okey, kita buka untuk ayat seterusnya 12. Ayat 12. Kita buka Al-Quran insya-Allah. Boleh Ayat 11 boleh tu senang insya-Allah. Perhatikan dahulu dan
Dengar, jangan ikut lagi. Ayat 12. 12. Rabbana sorry, saya tersalah. Anak ni. 12. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. 12. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. 12. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu daripada kami. Sesungguhnya kami akan beriman. Okey. Orang-orang yang Allah telah berikan azab itu, mereka doa pula dekat sini. Agar azab itu dilenyapkan. Kami ingin beriman. Ini perkataan siapa, perempuan? Ini adalah orang-orang kafir Quraisy Mekah. Apakah azab yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka berada di atas dunia masa di Mekah tu? Mereka kemarau, ya, dukhan mubin. Yang dimaksudkan itu dukhan mubin yaghshan nas, itu maksudnya adalah kemarau. Bila kemarau tu dah tak tahan sangat, mereka doa kepada Allah, mereka angkat tangan, pandai pula berdoa. Ya. Ikshif annal azab, ikshif annal azab, maksudnya hentikan dan lenyapkan ataupun lenyapkan azab ini. Inna mu'minun, kami nak beriman. Tapi ini adalah perkataan penipu, pendusta. Mereka bukan tak pernah diberikan peluang, mereka sudah pernah diberikan peluang. Ya. So baik, kita tengok ayat ni, ada kataan yang kita dah biasa dengar. Rabbana tu maksudnya apa, perempuan? Hai Tuhanku. Tuhan kami. Tuhan kami. Kami na tu Rabbana. Rabbana atina fid dunya. So Tuhan. Annal azaba pun perkataan yang mungkin biasa kita dengar daripada azab. Na mu'minun, kami nak beriman. Ikshif tu maksudnya lenyapkan dan singkapkan ataupun singkirkan pun boleh juga. Baik, ikut bacaan saya, perempuan, lihat di sana 12. Rabbana kashif 'anna azaba inna mu'minun. Silakan. 12. Rabbana kashif 'anna azaba inna mu'minun. Baik, ikut lagi. Rabb kashif 'annal azab inna kan? 12. Rabbana kashif 'anna azaba inna Ada baby tu. Okey. Dia pun nak ikut tu sebenar tu kalau kita faham tu. Je tak bagi peluang pun dia baca kan. Okey. Kumpulan 2 sahaja, lihat di sana, kumpulan 2 sahaja 12. 12. Rabbana kashif 'annal azaba inna mu'minun. Terus dan satu sahaja 12. 12. Rabbana kashif 'annal azaba inna mu'minun. Baik. Semua 12. 12. Rabbana kashif 'annal azaba inna mu'minun. Baik, cuba kita tutup. InsyaAllah, pendek-pendek ayatnya lagi. Saya baca dan cuba ikut. Boleh, insyaAllah, cuba kita tutup. Saya baca. 12.
Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna. Silakan. 12. ربنا اكشف عنا العذاب Terus kumpulan 2 sahaja. 12. 12. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Mukminun ya, jangan tersalah mukinun pula. Baik, kumpulan 1 sahaja. 12. 12. Rabbana kshif anna azaba Alhamdulillah. Tutup lagi dan ikut saya baca 11. Ya ghusyan nas hadza adzabun alim. 12. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Silakan. 11. Ya Husyan Alhamdulillah. Baik, untuk 2 ayat ini yang dapat kita tambah pada hari ini. Pandailah anak saya. Dah pukul 12 sudah pandai ketuk pintu tu. Dia kata, pandai betul dia. Dengar suara dia. Okey. Alhamdulillah. Saya harapkan yang awal tu, yang telah kita semak seorang-seorang tadi tu, pastikan lancar, yang masih sedikit-sedikit sangkut. Kemudian terus sambung 2 ayat yang baru ni. Bacalah pada solat qiyamul lail. Pada solat sunat yang lain. Dalam ingatan dan hafazan kita, insyaAllah. Lancarkan untuk ayat seterusnya bagi Isnin akan datang 13, 14 dan seterusnya, insyaAllah. Mudah-mudahan habis nanti surat Dukhan cerita jelas apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan dalam surat. Kesihatan